Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Muhammad Faiz bin Iswasono. InsyaAllah pada minggu ke-12 ini, saya dan rakan-rakan daripada kumpulan ke-13 akan membentangkan poster berkenaan seorang tokoh Islam yang bernama Ibnu Sahal. Pada minggu yang ke-10 yang lalu, kita sudah pun mendengar pembentangan poster berkenaan tokoh yang bernama Ibnu Khaitam yang juga dikenali sebagai bapa optik moden. Maka pada minggu ini kami akan membentangkan berkenaan Ibnu Sahal yang merupakan seorang tokoh terkenal di zaman keemasan Islam iaitu zaman Abbasiyah. Sebelum itu, saya ingin tanyakan satu soalan kepada rakan-rakan. Pernahkah kalian mempelajari hukum pembiasan cahaya dalam subjek fizik? Semestinya pernah, bukan? Sewaktu di sekolah menengah ataupun sewaktu asasi. Jadi, dunia fizik moden memperakui bahawa hukum pembiasan ditemukan oleh ahli fizik Belanda bernama Willebord Snell. Mahupun begitu, 6 abad sebelum Snell menemukan hukum pembiasan cahaya, ilmuwan Muslim bernama Ibnu Sahal telah menemukannya terlebih dahulu. Ibnu Sahal merupakan seorang ahli fizik, matematik dan orang pertama yang mencipta hukum pembiasan atau lebih dikenali pada masa sekarang sebagai hukum Snell. Penemuan ini akhirnya telah banyak menyumbang kepada penemuan-penemuan dan kajian-kajian dalam bidang optik. Seterusnya, saya Muhammad Aimi Mustaqim akan menerangkan tentang biografi Ibnu Sah. Nama sebenar beliau adalah Abu Sa'ad Al-Alaq Ibnu Sah. Beliau juga merupakan seorang yang berbangsa Parsi. Sepanjang hayat beliau tinggal dan bekerja di kota Baghdad, Iraq pada zaman Abbasiyah. Beliau juga berkhidmat sebagai jurutera optik di istana kota Baghdad. Tahun kematian beliau adalah pada 1000 Hijrah dan gelaran beliau adalah Ibnu Sah. Untuk biografi Ibnu Sah, tidak banyak info yang kumpulan kami temui setakat pencarian ini, iaitu berkaitan guru-guru dan pendidikan Ibnu Sah. Okey, seterusnya saya Amzah akan menerangkan tentang sejarah hidup Ibnu Sal. Okey. Ibnu Sal merupakan sarjana Islam pertama yang diketahui telah mengkaji karya Ptolemy. Dia telah melakukan eksperimen untuk mengesahkan hukum pembiasan dan turut dianggap sebagai orang pertama yang menulis tentang hukum pembiasan ataupun lebih dikenali sebagai hukum Snell dalam naskah manuskrip On Burning Mirror and Lenses. Okay. Tambahan pula, Ibnu Sal telah menulis risalah optikal pada sekitar tahun 984. Teks dari risalah ini telah ditulis semula oleh Rosdi Rashid daripada dua manuskrip iaitu Damaskul, Al-Zahiriyah dan Tehran. Beliau juga merupakan seorang jurutera optik di Baghdad walaupun beliau tidak disebut dalam sumber biobiliografi yang terkenal pada zaman pertengahan Ibnu Sal. Ibnu Sal telah disebut oleh Ibnu Al-Haytham dalam kitabnya Book of Optics. Oleh kerana Ibnu Sal tidak disebut dalam sumber biobiliografi, tidak banyak info yang ditemui berkaitan cabaran hidup yang ditepuhi beliau. Kebanyakan hasil carian yang dibuat kami, biografi Ibnu Sal tidak banyak diceritakan. Namun karya dan penemuan yang dibuat Ibnu Sal banyak dikaji dan dibincang oleh saintis kemudian. Seterusnya, saya Muhammad Ikmal Zaki akan menerangkan tentang bidang dan sumbangan Ibnu Sal. Antara bidang yang dikuasai oleh Ibnu Sal yang telah dicatat oleh para sejarawan ialah ilmu matematik, optik dan juga fizik. Tetapi menurut Leon Bagrand, beliau menyatakan bahawa Ibnu Sal adalah seorang ahli geometri yang terkemuka. Jadi secara ringkasnya, Ibnu Sal telah menguasai 4 ilmu utama, iaitu ilmu matematik, optik, fizik dan juga geometri. Jadi apakah itu ilmu optik? Optik ialah satu cabang daripada fizik yang mengkaji sifat dan kelakuan cahaya.
serta interaksinya dengan jirim yang lain. Contohnya, apakah yang akan berlaku jika cahaya merambat dari kawasan yang mempunyai indeks biasan yang tinggi kepada indeks biasan yang rendah? Atau apakah yang akan berlaku kepada cahaya apabila mengenai suatu permukaan yang licin? Seterusnya, geometri. Geometri pula adalah satu cabang daripada matematik yang mengkaji saiz, bentuk, kedudukan sudut dan juga dimensi sesuatu objek. Dalam kes Ibnu Sahal ni, beliau lebih menumpukan kepada objek dua dimensi. Seterusnya adalah sumbangan Ibnu Sahal. Antara sumbangan beliau adalah beliau merupakan antara individu yang terawal yang menemukan hukum pembiasan atau lebih dikenali sekarang sebagai hukum Snell secara terperinci. Okey, sebelum kita pergi kepada hukum pembiasan, kita kenal dulu apakah pembiasan. Pembiasan ni secara ringkasnya adalah perubahan arah cahaya disebabkan perubahan laju apabila cahaya merambat daripada kawasan yang berbeza indeks biasan. Okay, indeks biasan pula adalah secara bahasa yang ringkasnya lah, kemampuan suatu bahan itu untuk membiaskan cahaya. Sebelum terciptanya hukum pembiasan yang moden, masyarakat Greek telah berpendapat bahawa nisbah di antara sudut tuju dan sudut pembiasan adalah sama dengan nisbah panjang lengkuk sektor bulatan yang terbina daripada sudut tuju dan sudut pembiasan tersebut. Berbeza pula dengan hukum yang dikeluarkan oleh Ibnu Sal. Beliau menyatakan bahawa hukum pembiasan yang sebenarnya adalah nisbah di antara sin sudut tuju dan juga sin sudut pembiasan adalah sama dengan nisbah indeks pembiasan bahan yang dilalui oleh cahaya tersebut. Sumbangan seterusnya adalah beliau menemukan kanta anak elastik ataupun kanta asferik. Okay, kelebihan menggunakan kanta asferik ni, ia dapat mengurangkan songsangan optik ataupun dalam bahasa Inggerisnya optical aberration. Okay, kesan daripada mengurangkan songsangan ni, ia akan dapat menghasilkan suatu imej yang lebih tajam berbanding menggunakan kanta biasa. Sumbangan Ibnu Sahal yang seterusnya ialah beliau mereka kaedah untuk melukis lengkungan hiperbolik. Yang terakhir ialah Ibnu Sahal telah menjadi batu loncatan kepada ilmu optik moden. Walaupun Ibnu Al-Haytham dikenali sebagai bapa ilmu optik moden, tetapi sudah terbukti bahawa Ibnu Al-Haytham juga banyak terpengaruh dengan penulisan Ibnu Sahal. Perkara ini telah dibuktikan oleh Ar-Rashid dalam bukunya Geometrie et dioptrique Eugenien Siècle, Ibnu Sahal Al-Kuti et Ibnu Al-Haytham telah menyatakan bahawa risalah Ibnu Sahal telah digunakan oleh Ibnu Al-Haytham. Menurut Rashid, Ibnu Al-Haytham telah menyebut nama Ibnu Sahal sebagai seorang ahli optik yang bekerja dan hidup pada akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11. Sekian sahaja daripada saya untuk bahagian sumbangan dan bidang Ibnu Sahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya Muhammad Afiq bin Jais akan menceritakan berkenaan dengan karya-karya yang telah pun ditulis oleh Ibnu Sahal sepanjang kehidupan beliau. Walaupun begitu, berdasarkan kajian kami, kebanyakan karya-karya beliau telah pun hilang di dalam peredaran zaman. Antara risalah manuskrip yang diketahui telah hilang ialah manuskrip mengenai Burning Mirror and Lenses, The Measurement of the Parabola and the Centers of Gravity. Namun, terdapat juga sedikit bahagian daripada manuskrip-manuskrip tersebut
yang berjaya dipelihara ke masa kini. Rushdie Rashid, seorang ahli matematik dan sejarah, telah menjumpai dua bahagian daripada karya Ibn Sal yang terdapat di dua perpustakaan yang berbeza, iaitu di Tehran dan Damaskus. Manuskrip di Tehran dikatakan lebih panjang berbanding dengan manuskrip di Damaskus, walaupun ia mempunyai kerosakan yang lebih teruk. Di dalam bahagian manuskrip di Tehran disebutkan berkenaan kitab Al-Harakah ataupun bahasa Inggerisnya The Book of Burners yang disyaki telah pun hilang. Beliau cuba memulihkan kandungan karya Ibn Sal melalui dua bahagian manuskrip ini dan akhirnya berjaya pada tahun 2005. Hasilnya, wujudnya artikel mengenai Law of Refraction yang ditulis oleh Ibn Sal yang dapat kita lihat pada masa sekarang. Walaupun karya-karya Ibn Sal ini telah pun hilang, kita dapat melihat bayang-bayang karya beliau di dalam karya tokoh sains yang lain, seperti di dalam karya Ibn Al-Haytham, iaitu Book of Optics atau Kitab Al-Manazir, yang mana dikatakan karya Ibn Sal ini banyak membantu dalam penghasilan karya tersebut, dan juga karya Rushdie Rashid yang berjudul Pioneer in Analytics. Baiklah, yang terakhir ialah rujukan. Jadi ini ialah antara bahan rujukan yang kami gunakan untuk mencari bahan. Secara konklusinya, Ibn Sahal merupakan ilmuwan pertama yang menemukan hukum pembiasan cahaya. Walaupun terdapat banyak perdebatan dalam kalangan saintis moden dalam menentukan sama ada ingin menamakan semula hukum pembiasan yang dipanggil sebagai hukum Snell yang diberi nama berdasarkan saintis Belanda Willebrord Snell, namun sehingga kini tiada kata akhir. Walaupun begitu, kita maklum bahawa Ibn Sahal merupakan ilmuwan pertama yang menemukan hukum pembiasan cahaya berdasarkan bukti dan karya yang ditemui oleh saintis yang hidup selepasnya. Keberhasilan umat Islam dalam menguasai bidang optik ketika zaman kekhalifahan hasil dari kerja keras para ilmuwan, ahli matematik dan ahli fizik Muslim. Ilmuwan Muslim dengan tekun mengkaji dan mempelajari karya-karya Yunani seperti karya Ptolemy dalam bidang optik. Inilah salah satu fakta betapa ilmuwan Muslim telah terlebih dahulu menemukan pelbagai penemuan penting dalam khazanah keilmuan. Ibn Sahal adalah ilmuwan perintis dalam bidang optik selain daripada tokoh seperti Ibn Haytham dan Al-Kindi. Daripada para ilmuwan Muslimlah lahirnya sarjana barat seperti Leonardo da Vinci, Kepler, Roger Bacon serta yang lainnya dalam bidang optik. Akhir kata, begitulah peradaban Islam dalam mengembangkan ilmu optik sehingga mampu mengubah dunia. Berbekal hasil karya dan pemikiran ilmuwan Islam di zaman keemasan, peradaban Barat akhirnya mampu mengembangkan ilmu optik. Meskipun begitu, mereka tidak akan boleh melupakan dan menafikan jasa umat Islam. Baik, itu sahaja daripada kami. Sekian, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.